BB kamu ini ialah kajian bahan. Okey, tajuk merangkumi ketiga-tiga topik lah. Ketiga-tiga topik yang kamu belajar semester 1 ini ialah di bawah tajuk algebra. Semua dikategorikan under algebra, walaupun algebra ini ialah sebagai first topik kan. Topik kedua persamaan linear, topik ketiga persamaan kuadratik. Ketiga-tiga topik dalam silibus SEM 1 ni ialah actually di bawah topik besar under kategori algebra dalam matematik. Kalau kamu ada printer, kamu boleh print out lah, then you boleh, ni saya dah type siap-siap lah. Sekarang kamu hanya tulis tekan nama saja. Okey, sekarang kita cepat-cepat lihat soalan. Kajian bahan ini terbahagi kepada 3 bahagian. Ada bahagian B dan bahagian C. Setiap bahagian 10%. Macam ini 10%. 10% so tambah ialah 30%. So buat satu PB sajalah, sudah 30%. Okey, so pelajar perlu mula-mula pelajar perlu mengukur perimeter bagi 5 raja. Bahagian A itu kamu diberi 5 jenis raja dan pelajar perlu ukur setiap panjang, setiap sisi pembari sudah disertakan. Kemudian pelajar carilah, kiralah perimeter. Apa itu perimeter? Perimeter maksudnya ukur keliling. Contohnya segi 4 sama yang ini. Okay. So perimeter segi 4 sama maksudnya pelajar kena jumlahkan panjang ke 4 sisi. Kalau segi 4 sama, setiap sisi sama panjang. Macam raja 1 ini dia bagi Y, sisi ini diwakili oleh Y, sisi ini pun diwakili oleh Y. So sama huruf bermaksud sama panjang lah, sebab ini, so pelajar tahu ini ialah segi 4 sama. So kita boleh jumlahkan ke 4 panjang ke 4 sisi ya. Perimeter maksudnya kita jumlahkan semua sisi ataupun ukur keliling. Kita jumlahkan semua sisi di sekeliling satu raja. Kemudian bahagian 2 pelajar kena menggunakan pemboleh ubah. Contohnya Y di sini ya, yang diberi guna pemboleh ubah yang diberi, huruf yang diberi pada setiap raja itu bentukkan persamaan linear. Ini adalah topik 2, persamaan linear dari nilai yang diperoleh dari soalan 1. Maksudnya panjang setiap sisi itu. Ataupun perimeter itulah. So you kata Y tambah Y tambah Y tambah Y sama dengan contohnya 20. Macam itulah maksudnya dari nilai yang diperoleh, maksudnya dari nilai perimeter yang diperoleh dari soalan 1. Kemudian sekarang kita guna huruf lah untuk bentukkan persamaan linear bagi perimeter lah. Lebih senang cakap macam ni, bentukkan persamaan linear bagi perimeter dan samakan dengan nilai perimeter atau jawapan perimeter yang pelajar dah kira. Ukur ialah ukur sisi. Kemudian perimeter ialah kita jumlahkan semua sisi lah, iaitu ukur keliling. Perimeter maksudnya ukur keliling. Okay, so macam ni raja 1. So tengok, kita boleh mula buat raja 1. So yang penting siapa yang tak print out kertas soalan ini kena buat atas kertas kajang sendiri. Cikgu rasa pakai kertas itu ada garisan itu lebih senang supaya tak tulis sengit-sengit. Dia ada garisan untuk guide kamu. So raja 1 ini dia ini segi 4 sama. Kita tahu segi 4 sama sebab huruf sama. Huruf sama maksudnya panjang sama. So
bagi segi 4 sisi bertentangan mesti sama panjang. So dia hanya soalan hanya bagi 2 sisi lah. Sebab kalau bertentangan sini dia pun Y. Ini Y, opposite-nya pun Y. So Raja soalan hanya perlu bagi kamu 2 sisi yang bersudut tegak antara satu sama lain. Sebab yang tentang itu dia mesti sama. So pelajar besarkan pelajar cuba baca pada pembaris. So tak payah pakai pembaris sendiri, guna pembaris pada kertas soalan ini saja, sangat senang saja. Baca dalam CM lah. So ini pembaris ini dia bagi baca pada bahagian CM. So ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini kamu kena buka mic jawab sebab I tak nampak you punya chat lah. Satu screen cikgu penuh dengan screen ini saja, saya tak nampak Google Meet punya chat. Berapa? Siapa boleh bagi tahu? 5.5 cm. Ya, so sangat senang aja 5.5. So I nak tulis 5.5. So pelajar tulis macam ni, I bagi satu contoh. Saya nak tulis sekarang. So pelajar tadi kalau dah ukur Y ialah 5.5. Sekarang pelajar tuliskan macam formula lah, ataupun tuliskan persamaan untuk kira perimeter. Pelajar tuliskan tulis macam ini. Apa tambah apa sama dengan maksudnya kira perimeter lah. Pelajar kira perimeter. Ataupun pelajar boleh tulis macam ini. Tak boleh pula nak erase. Susah nak pakai Okey. Okey lah, okey. Pelajar tulis macam ini lah. And tak boleh. Okey, pelajar tulis macam ini. Tadi dah. So kita tambahkan 4 sisi ya. 5 tulis 5, pelajar tulis macam ini. 5.5 tambah. Raja pelajar tak payah salin lah. Siapa yang tak print tak ada printer tak print itu, Raja tak payah lukis lah. Bagi pelajar senang, pelajar hanya tuliskan Raja 1 lah pada kertas kajang. Pelajar mesti asingkan bahagian A, bahagian B dan bahagian C ya. Ketiga-tiga bahagian buat pada kertas yang berasingan. Jangan sambung bahagian A dan bahagian C di satu helai kertas. Sebab nanti mungkin cikgu perlu print kertas soalan dan gabung dengan jawapan kamu lah. Kalau lembaga peperiksaan dia nak minta evidence dia tak mau tak ada kertas soalan, nanti cikgu akan printkan. So kalau kamu gabung dia jadi tak boleh sambung. So kamu ingat kamu jangan tak payah jimat kertas. Bahagian A you buat separate lah, bahagian B separate kertas, bahagian C pula separate kertas. Tak mampu semua bahagian dalam satu helai kertas. So kena berapa kali kena tambah sisi 5.5 ini, berapa kali kena tambah? Halo, boleh tolong jawab tak? Berapa kali nak tambah? Ada berapa sisi segi 4 sama? Kalau kita nak cari 4 lah, so 5.5 ada berapa kali 4. 4, so
pelajar tulis macam ini ya, 5.5 tambah sebanyak 4 kali ya, untuk cari apa? Perimeter. So pelajar tekan kalkulator, cuba sekarang cari berapa? Siapa yang pandai itu pakai otak aja kira. Kalau you tak ada kalkulator, pakai otak pun boleh ya. Ada 4 kali 5 sudah apa? 20. Ada 2.5 sudah 1. So 20 tambah 2. Kan 20 tambah 2. Berapa? Ada 4 kali 5. 4 kali 5 sudah boleh asingkan. Kita boleh asingkan nombor bulat 5 sudah 20. 20 tambah lagi 2. So dapat berapa? Cepat I nak tulis ini. 5.5 tambah 5.5 tambah 5.5 macam ni. 5.5 tambah 5.5 tambah 5.5 tambah 5.5. Kalau ni dia tunjuk 2 lah. Actually kita ukur 1 cukup lah, sebab semua sisi sama panjang dengan 5.5. Ataupun pelajar kalau nak cepat pun boleh tulis apa? 4 kali 5.5 pun boleh. 4 kali 5.5 pun boleh. Ya, kalau tak mau tulis 4 kali 5.5, boleh tulis 4 kali 5.5 pun boleh. Boleh juga shortcut. Siapa jawapan apa dia? Soal pukul 11. Saya tak boleh nampak you punya set. You tak payah type ke situ, nampak aja screen. Ni 22. saya dengar suara aja. 22 tu 22. Okey, pandai. Okey, 22. Okey, kemudian ini ialah soalan bahagian 1. Kemudian soalan 2 tadi yang dia kata apa? Menggunakan huruf yang diberi pada raja itu bentukkan persamaan linear dari nilai yang diperoleh dari soalan 1. Soalan 1 ialah mau cari apa? Perimeter ini ya. So ini ialah nilai yang diperolehi, nilai perimeter yang diperolehi. Sekarang kita nak pakai huruf pada raja itu untuk tuliskan satu formula, atau formula lah, you lebih faham apa yang nak buat di sini ya. Formula itu ialah berbentuk kita pakailah Y pakai huruf dia, maksudnya sekarang tukar macam ini. Macam ini. Tambah 4 kali lah Y, 4 kali Y tambah Y tambah Y. Tadi ya kita nak kira apa perimeter. Sekarang sama juga kita nak tuliskan persamaan yang kita guna untuk kira perimeter. So kita tulis Y tambah Y sama dengan 22 dan ringkaskan. Sebab Y sebutan serupa, kita boleh tambah. So kita tambah 1Y tambah 1Y tambah 1Y tambah 1Y, semua ada berapa Y? Huruf yang sama kita boleh tambah 4Y. So sangat senang, kita tulis 4Y ya. Okey, bagus. Saya tahu kamu boleh buat dengan senang. Okey, habis macam ini. Nanti pelajar buatlah macam cara ini untuk semua ada 5 raja. Kelima raja pelajar buat macam ini ya. Ya. So ini adalah jawapan untuk kalau kamu guna kertas soalan ini, dia ada ruang jawapan macam inilah. Kalau kamu buat di atas kertas kajang sendiri, saya mau pelajar tulis apa macam ini, tulis saja. Tulis saja bahagian A, tulis ini. Pelajar tulis ini bersalin. Kalau ini soalan, kalau mau salin pelajar salin. Ini saya rasa salin lebih paham. Pelajar apa ya salin? Pelajar salin ni. Pelajar. Kita punya line sampai nampak. Ulang sekali lagi, jangan. Saya punya line ya. Okey tak okey? Kita punya suara putus-putus.
Oh, saya macam ini ya, putus-putus saya line tak okey kot. Sebab tadi saya nak apa masuk Google Meet pun dia pusing punya lama, saya tak boleh nak join sendiri tadi. That's why hampir pukul 10 lah. Baru saya boleh join. Saya tutup balik, saya apa masuk Itulah yang kacau lah. balik. Hari ni ramai orang mau ni hari ni ramai Hari ini banyak kacau kan? Semua orang pun banyak kacau. semua rumah saya semua orang pakai internet sekarang. Ramai share kot. Semua sedang pakai internet lah. Oh, okey ya. So pelajar apa ini? Semua ini pelajar salin ini. Tapi Raja ini nak pelajar senang, pelajar kalau you rajin you nak lukis pun boleh lah. Tapi tak mau lukis pun tak apa. Tapi ini wajib lah. Ini you tulis lah. Kalau tidak nanti nampak ringkas sangat panggil nama. Teacher mau tulis yang mana, Teacher? Itu yang teacher bulat ni. Mau tulis yang mana? Apa dia? Ini yang saya bulatkan, circlekan. Bulatkan. You salin ini. Kalau you rajin mau lukis Raja pun saya tak. Tas yang single line itu you tulis ini depan kena nama lah. Ini kalau you mau tulis you nak tulis ini you tak ada kan. Ini tulis lah. Mesti ada satu cover kan. Cover pun you ikut tulis lah. Cover page. Cover page you ikut lah. Ini you tulis nama kamu lah. Ini pun tulis lah. Sebab ini siapa yang print out itu ini saya dah type siap-siap lah. Boleh ya? Cover page you tulis lah. Ini you tak boleh lukis lah. You tak payah lukis lah. Ini start dari sini lah. Cover. Muka depan. Sebab ini macam projek lah. Lebih kurang kan. Kajian dia kena ada buat kajian lah. Dia buat ni lah cikgu. Kena ada. Ini apa buku latihan lah. Ini buku latihan lah. Muka depan. Cover page kita buat sekarang sudah masuk college buat apa tugasan mesti ada muka depan Muka depan maksudnya ada nama college, ini apa benda ini PB, dan tajuk apa jenis PB ini dipanggil kajian bahan, ini apa panggil apa kod dan nama subjek, topik apa kajian case ini, dan nama you punya kelas, nama cikgu, kemudian tulis lah ini, ini second page lah, boleh second page. So ini ada lagi ya yang tak join ya. Mengapa ini ya tak join lagi apa? Google Classroom saya selalu buka kena tengok masih 15 orang tak bertambah. Hari itu ada tambah lah dari 8 orang sekarang jadi 15. Lepas itu sudah berhenti di sini saja. 22 kelas. Kelas 27 orang. Ada berapa orang lagi tak join? 7 orang. Teacher nanti kalau buka college tak belajar math lah, Teacher. Tak belajar. Terus PA lah, bahaya tau. You orang must be face to face. P pun P 3 minggu. Dalam 3 minggu itu you kena belajar apa? Amali. Kena pergi bengkel belajar amali. Kemudian kena sit for exam. Pentaksiran akhir PA dan bukan amali dan juga akademik. Pun tak ada masalah. Kami kalau cikgu buat Google Meet, kami susah faham. Kami lambat faham Google Meet, tak faham sangat. Dia kalau depan-depan boleh faham. Ya ke? Tak apalah, tengok cikgu buat PowerPoint yang canggih-canggih boleh faham kot. You pernah tengok PowerPoint cikgu hari itu? Boleh faham kan? PowerPoint. Saya ingat lagi padat, lagi canggih. Kalau face to face pakai blackboard lah. Sekarang dia padat lah. Cepat, tak apa buang masa. Sebab cikgu buat apa animation semua dah siap-siap dia boleh ajar banyak dalam masa yang singkat sebab semua cikgu dah ready ya. Saya tekan saja dia keluar sendiri, dah keluar sangat cepat, semua dah type siap-siap, tak payah tunggu cikgu tulis pada papan hitam lagi. Okey ya.
So you kena belajar. Google Meet itu pun baru lebih kurang separuh saja yang join. Itulah masalahnya. Saya ingat kalau join boleh faham lah. Saya dah cuba bagi kamu faham lah. Cuba sediakan PowerPoint yang boleh buat kamu faham. Masalahnya ialah yang tak mau join. Okay, so you jangan tunggu, ingat bersemuka ada masa lagi nak belajar. Akademik tak belajar lagi lah, saya rasa tak ada masa sebab dia dah drag sangat lama. So dia bila you dah bersemuka sudah bulan saya ingat 22 ke 22 apa November, sudah hampir nak cuti tahun akhir lah, tak ada masa nak extend lagi tau. Dia tak ada masa nak extend pun tak ada masa nak extend lagi sebab nak cuti ya, cuti akhir tahun oh. Okay ya, so pelajar faham ah. Ini lepas muka depan bahagian A yang penting kena tulis ini bahagian apa sebab kajian ini ada 3 bahagian A, B, C. So pelajar kena label jelas, kena tulis jelas ini bahagian apa yang sedang kamu jawab so lebih baiklah you tulis dan kena tulis dengan kemas sebab ada markah kekemasan dan markah efektif lah, markah efektif bertanggungjawab, buat kerja dengan kemas, hantar tepat sebelum tarikh memuaskan tarikh tutup penghantaran. Okay, so kita kena cepat sikit masa lalu sangat cepat lah. Cikgu rasa masa semakin lalu semakin cepat. Okay, so ini saya besarkan sikit supaya boleh nampak dia punya pembaris. So ini pula tadi segi 4 sama, sekarang ini raja apa pula? Apa raja ini pelajar? Segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Sekarang dia ialah 2 sisi yang bertentangan saja sama panjang. Ini 2y, ini opposite pun 2y. Yang ini y, so opposite-nya pun y. So ini kita mesti ukur 2y dulu sekarang, kemudian kita ukur y pula sama lah bertentangan kiri kanan ini adalah y. So pembaris satu raja kita ukur satu sisi. Ini berapa ni? Jelas nampak ini tak ada point. Ini tepat. Pelajar nampak ini berapa? Cepat-cepat bagi tahu ini berapa? 11. 11. So pelajar tulis 11 dulu tambah pula 11. Ada 2 11 sebab bertentangan pun 11. Mula-mula jangan guna y dulu atau 2y, kita guna panjang dalam cm dulu kira perimeter pakai nombor dulu panjang cm dulu, nanti baru ganti dengan huruf. Sekarang kita nak ukur pula ya ni. Mana saya nak ini boleh nampak. Ini y pula. Ini sisi ini sama juga dengan y. Ini y, ini pun y. Berapa cm kita ukur pakai pembaris ini? Berapa cm? 5.5. 5.5. Betul. Ini 5. So ukur dari start dari kita kena bubuh starting point pada kosong. Kemudian ukur 5.5. So tadi 2 sisi yang bertentangan ini yang 2y ini panjangnya 11. So saya tambah 2 kali sebab ada 2 sisi yang 11 cm. Sekarang pula ada 2 sisi y yang tadi ukur 5.5. So tambah lagi 5.5. Ini 5.5. Tambah lagi sebab ada 2 sisi yang panjangnya 5.5 dan 2 sisi yang panjangnya 11. Kemudian ini kita boleh guna otak ataupun guna kalkulator, jumlahkan tambahkan ke 4 panjang ini tambahkan ke 4 nombor ni. Cuba tambah tengok. Kita bincang sama-sama lah cepat sedikit. Sebab kamu kena settle PB ini, tak ada PB habis lah. 33 teacher. 33. Betul. Baguslah, saya happy you orang cepat. Tulis saja. So ini panggil apa? Seorang kata ukur perimeter, actually ialah kira perimeter lah. Kita hanya ukur panjang satu sisi. Tapi kalau mau cari perimeter bukan ukur, kita kira.
Tak apa soalan itu kamu faham Kira lah ukur panjang setiap sisi, kemudian apa? Kira perimeter. Sebab perimeter dia melibatkan semua ukur keliling. So kita kena ukur satu-satu sisi, kemudian baru kita kira. Ni tambah-tambah itu baru kita panggil kira. Kirakan apa perimeter dengan jumlahkan semua sisi raja itulah. Sekarang kita ganti soalan 2 itu dia kata apa? Tuliskan persamaan linear atau rumus untuk perimeter itu dalam huruf iaitu ni. So belajar salingan. Maksudnya 2y apa? 2y tambah boleh susunan tak penting. Yang mana y dulu tak apa asalkan melibatkan 4 sisi ni. So boleh 2y, boleh 2y tambah 2y, tahu ada 2y 2 kali, boleh tulis 2y 2 kali dulu iaitu ataupun you nak 2y tambah y pun tak apa, yang mana tambah dulu pun tak apa. 2y tambah 2y sebab I tak ada 2 kali 2y ni 11 kan. Ini ya. Saya ikut ini pun boleh ikut ini ya. 5.5 itu ialah apa? Y ini 5.5. Yang ini 11 ialah 2y. 5.5 ini ialah y. So y itu ada 2 kali. Ada 2 kali. Ini salin balik. Ini salin balik sebab ini ialah formula untuk kira perimeter. Ini pun apa? Panjang keempat-empat sisi kita tambahkan dapat 33. Sekarang hanya kita nak wakil dan pakai huruf pada raja itu. Ini pun semua y kok, so boleh jumlahkan semua ada berapa y Ini ialah cara kita kira apa huruf ada berapa huruf y 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1. Ada berapa y? 6y. So jangan tulis 6 saja 6 apa? Kita hanya kira nombor di depan y. So tulis y sama dengan apa? Macam ini. Okey, ini kena ini buat sampai sini ya. Tak mau cari y lah. Dia kata persamaan dia mau sampai sini saja. Tak payah cari sampai dapat y berapa. So berhenti di sini. Dia mau apa? Persamaan linear. Apa? Soalan kata apa? Persamaan linear menggunakan pemboleh ubah yang diberikan pada setiap raja, bentukkan persamaan linear dari nilai yang diperoleh. Nilai yang diperoleh maksudnya perimeter 33. Di sini ya 33 guna nilai yang diperoleh untuk perimeter itu. So maksudnya 6y sama dengan perimeter. Okey, so sekarang ya ini pula so saya rasa pelajar boleh buat sendirilah ya ini. Ya ini nampak tak ni? Saya macam mana nak adjust dia ke kiri saya pun tak tahu. Tapi boleh ni segitiga pula kalau segitiga ini semua line panjang sebab you tengok hurufnya berlainan bermaksud dia line panjang ini M, ini M, ini N. Ini sudah tutup tak nampak so ini 2M. M N 2M. So semua kena baca pembaris tengok ada 3 kali kena baca lah. Okey, sisi tegak ini berapa? Cuba baca ini 1 2 3 4. Ni tepat-tepat pada 5. So ini 5. So boleh tulis siap-siap 5. Sisi tegak ataupun tinggi. Dipanggil tinggi segitiga ialah 5 tambah sebab kita nak cari perimeter, kita kena jumlahkan ketiga-tiga sisi segitiga ni. So kita kena ukur ketiga-tiga satu persatu. Okey, habis ini sekarang tengok raja ini nak cari tapak pula. Berapa panjang tapak segitiga ni? Ini start dari 0, ini 9, ini 10. So 10 baca ini 10 nampak pelajar? Semua? Boleh lah ni baca pembaris semua orang tahu 10. Sama aja lah cara lagi ke 5 raja. Kita ukur panjang setiap sisi, yang tak tahu itu
Kemudian kita tambahkan atau jumlahkan, tambah pula sekarang hipotenus yang sisi condong itu. Oh, tak nampak. Kena kecil sikit. Tapi macam mana nak bagi dia P? Macam mana nak bagi dia? Tak apa je, kita orang boleh zoom, tak apa je. Kita orang boleh zoom. Oh, you boleh zoom. Okey. Sama lebih pandai lagi. So, berapa? Zoom lah, boleh nampak dengan jelas yang kecil-kecil ni. 11. Betul. 11. Sana. Dia 11 Tapi dia actually ada, you tengok lebih, dia ada point. Kena zoom lebih besar sikit, tak baru nampak. Dia ada lebih sikit Ada lebih sikit. 11 point sikit. Ada satu Poin petak. 1. Dia ada point 1 So you kena baca tepat-tepat lah. Saya pun tempat kecil-kecil saya tak 11. 11.1 you kena baca sampai ada point dia. Ingat-ingat. So jangan ini you kena semua orang dapat betul lah. Sebab kalau ini salah, you tak dapat markah. Setiap satu ada markah. So you dapat 20. Okay. Kan? Okay, sekarang saya nak tulis pula dalam bentuk huruf. Tadi 5 ini ialah huruf mana? 5 tadi ini 5 ialah M. Gantikan pakai M. Jangan tulis 5M, tulis M saja. Panjang yang 5 cm itu ialah M. 10 itu ialah yang ini. 10 ialah M. 10 ialah 2M. 2M tapak diwakili oleh huruf 2M. Kita ikut saja raja. Salin saja dari raja. 11.1 itu ialah N. So setiap satu sisi itu sekarang tak mau pakai cm, kita pakai hurufnya. Huruf yang diberi pada raja itu N. So kita yang sekarang salin balik sama dengan perimeter yang kita kira tadi 26, yang kita jumlahkan tadi ini 11, ini sudah 21, 20 sorry sudah 26 lah. Betul. Okey, sekarang kita cari kawan. Sebab M ada 2 sebutan M. So kita boleh ringkaskan. Kita kena ringkaskan atau dipanggil pemudahkan. Dalam algebra kita kena pemudahkan sebutan serupa ni. Sebutan serupa ni. M. Kalau tak nampak nombor bukan tak ada, bukan kosong macam M maksudnya depannya ialah 1 tapi jangan tulis 1 lah. Jangan tulis 1. Bila nak tambah, nak tolak itu baru faham sebagai 1. 1M tambah 2M berapa M? Kita hanya M, 3M. Bila kita nak kira ada berapa sesuatu huruf itu, kita just tambah atau tolakkan nombor di depan huruf itu. N ada 1 sebutan sahaja, tak ada kawan, tak payah ringkaskan, salin balik tambah N salin balik, yang lain semua salin balik, habis dapatlah 1 markah macam itu. Okay, senang saja. So cepat-cepat you buat, cepat-cepat you hantar. Cikgu nanti exam keluar macam ni aja. Tak, ini bukan. Ini ialah kajian case. Kajian case punya kajian bahan. Dia lain Kajian bahan ini kajian, ini kajian. Kajian tak keluar lah exam. Tapi adalah ini you belajar kan, ini kena tahu ini yang you belajar dalam topik algebra kan, macam M tambah 2M ada guna juga lah. Ini pengetahuan yang you belajar, baru you tahu 3M kita orang salin ni cari kita orang mau hantar aja. Sorry, you jaga cakap cepat sangat. Telinga cikgu dah tua, tak dapat tangkap kalau you cakap cepat sangat slow sikit. Yang kita orang salin ni, kita orang saya kena hantar.
Ya. Kita orang Lebih tangkap baik. gambar siang sama cikgu lah. Hah? Kita tangkap gambar siang sama cikgu. You jangan tangkap gambar ini ya. You jangan tangkap gambar saya ini tau. You tulis atas kertas kajang ah. Tangkap gambar kertas kajang mau hantar kat cikgu lah. Ya. Ah. Tapi ya saya nak bagi tahu kamu buat atas kertas kajang, you tulisan kena tulis cantik-cantik lah. Sebab ada markah kecantikan lah, maksudnya kekemasan . Kertas kajang ada kan, macam test pack. Kertas kajang ni lain-lain main kertas. Ada lain-lain punya lah, macam test pack lah yang you pakai masa jawab soalan peperiksaan subjektif di sekolah. Apa-apalah ada lain lah. Kalau you betul-betul tak ada kertas A4 yang foto set pun tak apa, tapi susah nak tulis bagi dia sebaris, kadang-kadang tulis dia nanti naik bukit, nanti turun bukit. Dan jadi tak kemas. So ada lain-lain punya, dipanggil kertas kajang, itu senang sikit lah. Boleh ya? So sangat cepat aja. Pelajar kalau nak cepat tak payah buang masa, salin raja inilah. Raja tulis ini. Tapi tulis lah raja 1. Yang you kena, you tak payah salin raja, you tulis ini. Ini jawapan you tulis raja 2. Macam ini baru you tulis ini. Macam itu. Boleh ya? Boleh. You nak tulis ini perimeter pun boleh. Lain orang mungkin you nak tulis juga perimeter, baru faham sikit apa yang sedang cari. You boleh tulis. Ataupun di atas bahagian A boleh kata apa? Cari perimeter setiap raja. Boleh tambah sendiri pun boleh. Cari perimeter setiap raja. Dan lebih faham sedikit lah ini semua ini apa ini. Atas ini you boleh kata cari perimeter lah bagi setiap raja. Dan faham ini semua ialah perimeter. You tambah-tambah ini apa benda 22 ni. Perimeter. Okay ya, semua orang boleh ikut macam ni lah. Bahagian A itu tulis. Okay, tapi tadi you pun ada salin, suruh salin lah. Soalan 1, soalan 2 itu pun faham juga lah. Okay ya, sampai sini saja. Ini soalan raja ni. Okey, ini pula ini pun segitiga lagi ya. Segitiga lagi. Ini segitiga lagi. Kena cepat sikit. Ini semua ada 5 raja, semua ukur-ukur aja. Sama cara soalan, sama langkahnya. So sekarang pun 3 sisi ini tak sama panjang. That's why ada 3 kali pembaris untuk setiap sisi. Ini yang tegak punya berapa ini ya? 3 poin berapa ini? Dia anggap dia sentuh 5 ini, tengah-tengah ini yang lebih pendek, garis yang lebih pendek. 3.5. 3.5. 4 kat sini. So 3.5. So you tulis lah. Dia terlajak. 5 dulu. Okey. Tak apa. Ini pula sekarang ini. Ini sisi ufuk ini. Sisi ufuk ini kosong di sini. So pelajar bila nak ukur suatu sisi tanda kosong pada bawah. Yang terakhir ialah 10. Ini pun sama juga ada pada tengah-tengah 0.5 sini. 10.5. Ini sebab nombor bulat ini 10 10 ini sini ialah tengah-tengah 10 dan 11. Ini garis separuh. So ini 10.5. Okay, ini tadi 3.5, ini 10.5. Sekarang condong punya, sisi condong atau dipanggil apa, hypotenuse, tupi lah. Dia punya pemberi ubah yang dipakai adalah tupi. Ini plus, ini tepat 11. Tepat 11. So pelajar boleh tulis sendiri boleh. Apa dia? First one 3.5. Ini 3.5. Ini 10.5. Ada 3 sisi. Tambah lagi ini
Tadi kata apa? 11. Ini 11. Ini nampak sini hujung. Hujung panjang hujung sekali ini, titik hujung sekali ialah 11. Jumlahkan. Pelajar jumlahkan, bagi pelajar bagi jawapan. 3 nombor ini tambah, you dapat apa? Perimeter segitiga ini ya, iaitu ukur keliling. Jumlahkan ketiga-tiga sisi untuk dapatkan perimeter segitiga ini. Berapa? 3.5 tambah 10.5 tambah 11. 25.0. 25 cukup, boleh tulis 25. 25. Pun boleh, 25 pun boleh, tepat-tepat. Okey, sekarang wakil dengan dia punya huruf Q yang ini tadi 3.5 Q tambah 3Q tambah apa? tambah 3Q tambah 2P. Q tambah 3Q tadi ini. Q tambah 3Q tambah 2P ya. Tadi kita dah kira perimeter 25. So sekarang kita pakai dia punya huruf pula lah. Q tambah 3Q tambah 2P sama dengan 25. Tadi saya sampai sini lah. Tanya kamu tak jawab. Bukan kamu tak jawab sebab kamu tak dengar. Q tambah 3Q berapa Q Ada 4Q. 4Q saya kena dalam bentuk slideshow baru saya boleh tulis. Pilih sini, silap pilih. Apa? 4Q. I tulis pakai mouse lagi lebih cepat. Okay. So macam inilah. Ini sajalah. Macam ini sajalah. Ini panggil tuliskan persamaan linear atau formula yang mewakilkan perimeter raja. 4Q tambah 2P sama dengan 25 settle. Macam ni, you dapat 2 markah. Setiap raja 2 markah. Ini 1 markah, ini 1 markah. Ini you kena kira, kena cari dulu kan. Sebab kena kira perimeter dulu. Ini kena tunjuk jugalah. Baru you akan dapat 25. Okey, ini lagi satu segitiga. Ni last raja 5. Ini boleh nampak. Boleh. Pakai apa you punya phone untuk apa zoom. Ini kosong. Starting point ya sini ya. Bucu tajam segitiga ke atas ini kosong. Sampai sini ini 7, 8, 9. Ya ini dia tak sampai 10 lagi so you kena baca dia punya pecahan kecil ini poin berapa ni. You boleh anggap dia hampir dengan ni 9. 9.9 9.9. 9.9. So 9.9. So ini ialah satu segitiga kaki sama. Kaki sama maksudnya dua sisi di pinggangnya ini sama panjang. Dua-dua pun B ya. Dua-dua pun B. Ini B, ini pun B. So kita boleh tengok dia pun sama lah 9.9 lah. So 9.9 dua ada 2 kemudian sekarang so ini pun ukur pun 9. Kalau sama dua sisi ini sama panjang maksudnya segitiga kaki sama. So yang ini tapak pula ialah 2A ukur ini tepat 9. Tepat 9 ini senang nampak sikit 9. So pelajar tulis lah 9. Saya beli ini mahal-mahal tapi tak pakai mouse pula. 9.9. Saya pakai tablet ini lah, dah beli tak pakai mouse pula. Lagi baik tak payah beli. Rugi duit. Yalah, saya beli jarang.
Jangan pakai ini kali pertama, kali kedua. Ni tambah lah, boleh lah, you boleh mesti boleh tambah punya lah. You ada calculator boleh apa? Yo ini tertekan ini pula. 28.8. Ini you tekan calculator tambah saja lah. Ini macam mana? Okay. So sekarang guna huruf pada sisi itu pula, tak mau pakai cm pula. Dapat B. Tak mau pakai B ada berapa? B ada 2. Ada 2, so maksudnya yang 9.9 itu semuanya 2 sisi di 2 sisinya lah, 2 sisi yang condong itulah, ialah B lah. So ini B lah, ini pun B lah. Ini tapak lah 9 ialah panggil ni 2A lah. 2A. 9 itu 2A. 2A. Okay, tulis. So sangat senang saja actually you punya apa kajian case ini ya. Saya harap so you boleh buat cepat lah, senang saja. Ni susahnya. Dia ada button selalu tertekan, tangan saya tertekan dia punya button. Tak apa Cik, kami faham Cik, tak apa. Okay, tak apa, you are very understanding. Saya baru belajar nak tulis dengan table ini. So B tambah B. B tambah B 2. 2 apa? 2B. 2B. Jangan lupa dia punya B ya. Kita hanya tambah ada berapa B, tambah dia punya nombor kat depan. 2B tambah 2A. 2A. Ni sama salin balik sajalah, sama dengan perimeter lah. Ini sama dengan 28.8. Siap macam ini saja. Okey. Siap. Okey, sekarang bahagian B pula. Sudah 11, 25. Bahagian B pula. Bahagian ini ialah bahagian B ialah nak selesaikan persamaan linear. Tadi bahagian A ialah kita tuliskan persamaan linear. Sekarang dah tulis, kita nak selesaikan persamaan linear tadi itu. Berdasarkan raja-raja dalam bahagian A tadi, kirakan nilai salah satu pemboleh ubah. Maksudnya kira sajalah pemboleh ubah yang ditanya itu. Selesaikan persamaan yang diperolehi. So bahagian A tadi mesti dapat dengan betul lah. That's why cikgu bincang dengan kamu lah. Sebab tadi kalau persamaan akhir yang pelajar dapat itu tak betul. Ni kalau you dapat tak betul yang ni this one ini. Ni persamaan linear yang kamu bentuk itu kalau tak betul, you bahagian B pun akan salah jugalah. So penting so I nak bincang dengan kamu supaya ini pastikan 5 raja punya jawapan akhir ni persamaan formula perimeter itu betul. So pelajar kena balik ni balik ini. Kita mula dengan raja 1 sebab bahagian B itu nak pakai persamaan linear yang dibentuk dalam maksudnya kita nak cari Y. Nak selesaikan maksudnya nak cari Y. Selesaikan persamaan raja 1. So kita salin balik. Pelajar salin balik. Ini bukan baru. Ini hanya tengok salin balik yang tadi punya. Tadi cikgu dah tunjuk semula ialah 4Y sama dengan persamaan akhir yang dibentuk dalam bahagian A lah. Salin semula di sini ya. Dan senang aja lah. Ini macam kita baru belajar last lesson lah. Nak selesaikan persamaan linear. So nasib baik ada buat lesson last Friday kan. Kita kamu apa? Kata tak mau tu lelaki satu. Maksudnya cikgu banding dengan apa? Huruf satu belah. Soalan bukan nombor satu. So, sekarang saya mau cari Y saja, maka kita kena pindahkan 4. Tak mau itu halau P sebelah yang lain. Y di kiri, so 4 kena halau P kanan. Kalau tukar tempat, kena tukar tanda. Sebelah kiri ini hubungan sekarang ialah kali. Ini kali. 4Y bermaksud 4 kali Y. So, bila pindah maksudnya kena bahagi. Bahagi kita guna per.
apa? Apa? Hello, saya masih ada lagi ya. Pecahan. Pecahan. Saya takut saya kena kick out lagi Pecahan. di 4. Per 4 bagi 4. Okey, belajar buat macam ni. Bahagi 4 ni buat macam lesson yang cikgu ulang kaji dengan kamu guna PowerPoint itulah. Yang last Friday punya tajuk kan, ulang kaji persamaan linear ni ialah selesaikan semua ini ialah selesaikan persamaan linear yang dibentuk bagi setiap raja dalam bahagian A tadi. So ini kena pemudahkan lah. Pelajar boleh bahagi apa? Kalau bahagi 2 boleh. Faktor sepunya bagi 22 dan 4 ialah 2 sebab 22 nombor genap kita tak boleh bahagi 4 lah. Tak ada dalam sifir darab 4 itu 22. So tapi boleh kas dengan faktor sepunya yang paling besar iaitu 2. 2 kali 2 4, 2 kali 11 22. So dapatlah macam ni, boleh ya. Ataupun pelajar mau, kalau pelajar tekan kalkulator 22 bahagi 4, ada orang dia tekan button pecahan, dia dapatlah ini jawapan ini. Ataupun saya rasa kalkulator akan bagi kamu pecahan bercampur kot. Pecahan bercampur. Kalau pecahan bercampur ialah macam ini. Ataupun boleh macam ini. Ada 3 jenis. Ada 3 jenis jawapan boleh diterima. Pecahan tunggal, pecahan bercampur atau dalam bentuk perpuluhan pun boleh juga. Kalau pelajar tekan 11, tekan ni bahagi ya, tekan button bahagi ini, kalkulator akan bagi pelajar jawapan dalam bentuk perpuluhan iaitu 5.5. You tak payah tulis semua inilah, you tulis salah satu. You nak tulis 2 ke, you nak tulis semua pun boleh, you nak tulis 1 pun boleh, you nak tulis 2 pun boleh. Ikut suka pelajar lah. Saya bagi satu contoh. Selesaikan persamaan. Maksudnya cari nilai huruf. Ingat dalam topik persamaan linear ni, selesaikan maksudnya cari nilai pemboleh ubah itu iaitu Y. Boleh ya pelajar? Boleh ya? Halo? Halo, tak jawab pula. Halo. Ya. Ada lagi dengar. Okey boleh faham Ini macam persamaan linear. Lesson PowerPoint cikgu hari itu ini pun sama juga. Ini pelajar boleh buat sendirilah. Persamaan ini sama pattern kan, pelajar pun pindah aja lah. Pindah. Kita mau cari huruf kan, selesaikan. Bermaksud kita cari enam tanda maksud bila tukar tempat kali dengan bahagi akan saling tukar. So kali bahagi kita suka guna per. So ini pelajar kira sendirilah. Y sama dengan berapa, pelajar kira sendiri. Ya ini pun ada, sebab ada 5 raja, so ada 5 soalan, 10 jumlah markah 10, satu soalan 2 markah, satu raja 2 markah. Satu soalan maksudnya 1 raja kan. So setiap raja ni 2 markah. Okey, ini pelajar kira sendirilah. Ini pula ini sebab raja ini dia ada 2 huruf. Ini pelajar salin dari jawapan akhir bahagian A lah. Ini I salin, bukan sekarang ini muncul dari mana yang tadi sama-sama bincang punya jawapan. Ini sama-sama buat punya. Ini bukan create sendiri baru di sini ya. Ini tadi punya tak nampak so I tulis di sini.
muka ni tak nampak bahagian atas. Sebab ini case yang kata macam ini. Kirakan nilai salah satu pemboleh ubah jika diberi nilai pemboleh ubah yang satu lagi. Ini ialah untuk raja yang ada dua pemboleh ubah. Raja satu, raja dua ada satu pemboleh ubah saja Y. So you jangan hiraukan ini. You terus cari Y sajalah. Ini ialah bagi soalan yang ada dua pemboleh ubah macam ini, dan soalan dia bagi kamu nilai satu pemboleh ubah dulu. N. Dia bagi N, kamu gantikan lah. Ini pun ada belajar dalam PowerPoint cikgu last lesson. Ini ialah untuk jenis soalan yang diberi satu persamaan linear, dua pemboleh ubah dan diberi nilai salah satu pemboleh ubah, suruh cari nilai pemboleh ubah yang satu lagi. So cara nak selesaikan ialah pelajar gantikan saja nilai yang diberi dalam persamaan. So pelajar mula-mula ini salin semula dari jawapan bahagian A. Sekarang nak gantikan nilai N yang diberi saja. So salin yang lain itu kekalkan. 3M tambah N, jangan tulis N sekarang. N sekarang sudah diberi nilai. So kita dah tahu kita guna dengan masukkan, gantikan. So N ini ganti dengan 5.1. Yang lain semua salin balik. Senang saja. Yang lain yang tak terlibat itu just salin balik. So kemudian gunalah pengetahuan yang cikgu ulang kaji dengan kamu dalam PowerPoint. Apa dia? Bila kita nak selesaikan persamaan linear, iaitu nak cari nilai M, kalau dah tak ada, kita cek dulu tak ada bracket, buat apa? Kita sudah boleh mula buat apa? Asingkan lelaki dan perempuan. Bila mereka dah tak ada bracket, dah bebas gerak-gerak, kita boleh tukar tempat mereka lah. Sudah bebas bergerak, tak kurung dalam penjara bracket itu. Sekarang kita boleh asingkan lelaki dan perempuan. M itu huruf ialah duduk satu belah lah. Nombor duduk satu belah. So kita pindahkan nombor dulu. Yang jauh, nombor yang jauh maksudnya nombor yang tambah tolak. Dengan sebutan huruf itu kita pindahkan dulu. Yang kali itu dia lebih rapat, dia lebih dekat. Ni lah, rapat dengan M itu kita pindah kemudian. Yang tambah tolak lebih jauh itu kita pindahkan dulu. So kita kekalkan 3M. Ini penduduk asal kita salin balik dulu 26.1. Tambah 5.1 itu tambah jadi tolak, terbalik, tukar tempat, tukar tanda. Ingat, tukar tempat, tukar tanda. Tukar tempat maksudnya menyeberang jambatan sama dengan ini. 5.1 itu sudah tukar menyeberang jambatan sama dengan ke sebelah kanan, bagi dia duduk sama-sama dengan nombor. Nombor dengan nombor duduk sama-sama. Macam ini. So supaya nombor dengan nombor sebutan yang serupa lah. M dengan M huruf sebutan yang serupa, tapi sekarang ada satu lah sajalah. So tak payah ringkaskan M, kita ringkaskan nombor. Kira tolak. Tujuan kita nak kumpulkan sebutan serupa bersama-sama ialah untuk tujuan nak memudahkan. Sebab sebutan serupa saja kita boleh tambah tolak. Sebutan yang tak serupa tak boleh tambah tolak. Itu tujuan kita asingkan perempuan dan lelaki supaya lelaki tambah dengan lelaki, perempuan tambah dengan perempuan. Okey, pelajar cuba kira ini ya. Saya tengok mesej sana.
pelajar berapa? 21. Oh, okey. 21 pandai. 21. Okey, tolak saja 21. Okey, sekarang kita nak cari M. So, kita pemudahkan apa? Peringkat demi peringkat lah. So, sekarang sudah semakin simple lah. Semakin bila kita pemudah kira-kira tambah kira tolak itu, kita punya persamaan akan jadi semakin ringkas. Sekarang tinggal saja 3M sama dengan 21. So, sekarang kita mau M sahaja, kita sama. Ni sekarang balik macam soalan 2 dan soalan 1 lah. Kita hanya apa? Pindahkan saja yang dekat-dekat pula. Tadi pindah yang jauh-jauh, sudah pindah, sekarang nak pindah yang dekat dengan M pula. 3. Sekarang nak pindahkan 3. Pindah lah. So pelajar salin balik 21 kali 3, sekarang pindah, tukar tempat, tukar tanda. Kali punya adik ialah bahagi. So kita tulis per. Ini pelajar kira sendirilah. 21 bahagi 3 berapa? Kalau pelajar masak mahir dengan sifir 7. Betul. Kalau pelajar nampak 21 terus dalam otak akan tahu 21 itu ada dalam sifir darab 3 dan pelajar tahulah berapa. Pelajar tulislah sendiri ya. Boleh ya? Boleh. Pelajar, boleh lah. Ini bagi pelajar buat sendirilah. Nanti kata ini saya tak ada apa nak buat, pelajar cikgu pula buat. Ni pelajar buat lah. Sama lah, hanya pelajar salin balik sajalah macam cikgu. Ini ambil dari jawapan tadi bahagian A punya, dan pelajar buat macam PowerPoint yang cikgu ajar pelajar lah. Iaitu dia punya intipati yang penting untuk selesaikan persamaan linear macam ini ialah apa? Lelaki duduk satu belah, perempuan duduk satu belah. Kalau pelajar pakai ni patoran ini ya, lelaki satu belah, perempuan satu belah, ini saya ingat tak ada masalah, boleh buat lah. Bermaksud huruf satu belah, nombor satu belah. So saya ingat saya cakap lelaki satu belah, perempuan satu belah, pelajar boleh ingat selama-lamanya. Kan? Betul kan? Betul. So kita maksudnya tujuan kita nak selesaikan ialah kita pindah. Yang tak mau itu maksudnya kita mau huruf saja. Kita pindah selagi ada nombor, kita pindah hingga akhirnya tinggal saja apa? M sama dengan, kalau nak cari M you mesti pindah sampai akhirnya kita dapat jawapan untuk M sama dengan berapa, satu nombor kat sini. Maksudnya kiri kanan dia jirannya tak ada nombor. Dia ialah lelaki, perempuan semua sudah pindah ke kanan. Okey, tinggal lelaki sini. Okey, ini sama lah. So sekarang kita lihat soal ni agak okey lah. Sekarang bahagian C pula. So bahagian B semua sama lah. Nak selesaikan persamaan linear, nak cari nilai huruf. Okey, sekarang saya kecil sikit. Ini bahagian C ni macam kebat lah. Dia line. Ini tak ada kaitan langsung soalan ceritanya tak ada kait-mengait dengan bahagian A dan bahagian B. Bahagian A, bahagian B itu ialah pasal apa? Raja itu 5 raja itu semua buat berdasarkan 5 raja. Ini soalan lain. Soalan kebat lah boleh katakan, tapi tak susah mana lah. Okey, sekarang macam ni. Kelab pertanian ingin menjalankan satu projek menanam bunga. Kelab itu diberi dawai pagar yang panjang, jumlah panjang 37 meter. Diberi satu dawai panjang 37 meter untuk memagarkan suatu kawasan yang berbentuk segi 4 tepat. Maksudnya tapak bunga itu ialah berbentuk segi 4 tepat. Sekarang pelajar kena buat pagar pakai ke semua 37 meter ini untuk memagari segi 4 tepat kawasan tanam bunga ini. Sebagai seorang ahli jawatan kuasa kelab itu, kelab pertanian, anda perlu menentukan ukuran yang sesuai
supaya luas kawasan itu adalah maksimum. Ini ialah dia punya key point di sini. Dia syarat mesti you kena cari jalan, cari ukuran yang sesuai. Maksudnya panjang sisi pelajar ialah tentukan panjang sisi panjang dan lebar segi empat tepat yang sesuai supaya luas kawasan tanaman bunga itu maksimum. Kita nak maksimaikan penggunaan tanah supaya you ada luas tanah yang paling besar untuk tanam bunga. Okey, ini lebih senang. Ini lain pula. Ini sekarang lain. Ini ya, ayat sekarang ialah seorang ahli mencadangkan supaya panjang dan lebar kawasan yang dipagari masing-masing 12.5 meter dan 6 meter. Panjang, ini yang lebih pendek ialah lebar. Sebab segi empat nak cari luas kita kena tahu panjang dan lebarnya kan. Panjang dan lebar. Okey, jawapan boleh tulis sini lah. Kalau ini bahagian C ini ya, pelajar diminta salin. Pelajar diminta salin semua lah, baru tahu ceritanya. Boleh ya? Ni salin semua. Hanya pelajar tak payah buat kotak pun tak apa. Ni kotak tak payah buat pun tak apa. Tapi salin soalan dengan kemas. Kekemasan ingat ada markah lah. Jangan salin tulisan jangan macam cakap ayam lah. Yang penting tulisan boleh dibaca. Jangan macam cakap ayam. Ada orang tulis sampai cikgu tak boleh baca. Itu dia tulis pertanian tak boleh kena. Itu apa perkataan. Okey, sekarang tentukan ini lebih senang. Tentukan luas kawasan yang dipagari mengikut cadangan ahli itu. Maksudnya kita pakai saja ukuran yang dia cadangkan iaitu 12.5 panjang dan lebar 6. So mula-mula pelajar kena tuliskan apa? Formula untuk luas segi empat tepat loh. Pelajar ikut suka lah. Pelajar boleh tulis apa? Luas segi empat tepat ke ataupun luas kawasan yang dipagari. Ini ikut suka pelajar lah. Luas apa? Pelajar isi. Luas kawasan mengikut cadangan. You boleh salin balik ya. Luas yang dipagari mengikut cadangan ataupun luas segi empat tepat ikut cadangan ahli itulah, ikut suka pelajar lah. Ini masing-masing tak sama lah. Yang penting pelajar kena tahu formula luas segi empat tepat lah. Ingat lah, tapak bunga ini berbentuk segi empat tepat. Ini ialah pelajar kena tahu lah untuk jawab soalan ini. Kena tahu dia bentuk apa baru kita boleh pakai formula luas yang betul lah. Segi empat tepat lah yang penting apa formula untuk luas segi empat tepat lah. Luas segi empat tepat. Ingat balik apa yang pelajar pengetahuan lepas pelajar belajar. Sama dengan apa? Tolong beritahu cepat-cepat. Sudah nak pukul 12. Ni cepat cikgu nak habiskan sebelum pukul 12. Ini pelajar kena buat sendiri ya. Soalan ini sebab ini. Betul. So pelajar tulis sendiri lah. Ni tulislah lebih jelas dan lebih jelas you punya jawapan. Mula-mula nak kira luas pelajar kena tahu formula luas segi empat tepat dan pelajar tuliskan lah. Luas panjang kali lebar. Pelajar tulis penuh lah sebab cikgu sekarang ajar saja saya tulis jimat masa lebih baik. Pelajar tulis panjang betul-betul tulis panjang-panjang lah perkataan yang sebenar. Dan pelajar tulis lah 6 panjang ialah panjang apa? Ikutlah kalau panjang kita guna ukuran panjang boleh ya 12.5 masukkanlah nilai panjang dan lebar yang dicadangkan ahli itu bila kita buat kiraan kita tak payah tuliskan unit meternya atau cm-nya. Ini pelajar kira sendiri cari sendiri boleh ya. Itulah jawapan kira luas cadangan ahli itu tuliskan formula, masukkan nilai panjang dan lebar yang dicadangkan oleh ahli itu dan tekan kalkulator, harapkan dapatlah jawapan.
Bila jawapan akhir baru kita tuliskan dia punya unit lah. Masa dalam langkah itu tak payah buang masa tulis unit dia berserabut. Di sini tak payah tulis meter. Jawapan akhir meter kali meter, jadi meter kuasa 2 ini pelajar isi sendiri. Okey, sekarang B pula B ini yang mau kira yang maksimum itulah. Nak cari ukuran panjang dan lebar yang sesuai supaya luasnya adalah maksimum. Ni macam ni. So pengenalan ialah ini dah bagi kamu siap-siap. Gunakan sumber minimum untuk mengeluarkan hasil yang maksimum lah. Ini intipati soalan ini ialah kita cuba memaksimumkan penggunaan tanah. Maksudnya kita nak jimat lah. Maksudnya ada yang apa? Yang duit lah. Dia selalu kata apa? Kita cuba apa? Guna sebaik mungkin RM1 kita boleh jimat, kita jimat lah pakai voucher lah, pakai diskaun yang ditawarkan kan oleh Shopee ke apa Lazada kan, maksudnya yang memaksimumkan lah penggunaan duit kita. Dia panggil apa? Extend ke apa? Adalah satu cara yang sentiasa diamalkan dalam perniagaan ataupun dalam kita punya kehidupan lah. Kita nak cuba menggunakan sebaik mungkin ringgit kita kan. Kita cuba ada diskaun, kita cuba dapatkan lah. Yang mana satu offer, kita pergi ke kedai yang ada tawaran yang lebih tawaran harga yang lebih murah. Okay, inilah pengenalan lah. Okay, conjecture itu maksudnya kita buat satu kesimpulan lah. Tapi kita tak ada bukti lagi lah. Kita cuba buat satu tanggapan lah. Tanggapan untuk kesimpulan lah. Ini tanggapan belum di backup lagi lah. Kita cuba buat satu kesimpulan lah. Untuk membentuk taman bunga berbentuk segi empat tepat dengan luas maksimum, maka sisinya mestilah sama, iaitu sisi maksudnya berbentuk segi empat sama di sini. Kita buat kesimpulan lah. Kita cuba buat satu panggil apa? Dia panggil conjecture, maksudnya kita buat satu macam hipotesis lah. Kita buat hipotesis, kata kalau nak dapatkan luas maksimum, maka raja itu mesti berbentuk segi empat sama. Bila sisi sama, semua sisi sama panjang, maksudnya raja kita segi empat tepat sudah jadi segi empat sama. Iaitu yang inilah. So kita pakai perimeter 37, iaitu jumlah panjang dawai 37 meter itu sebab ada 4 sisi, kita bahagi 4 untuk cari panjang satu sisi segi 4 sama itu. Ini sebagai reference lah. Sebagai reference kita buat conjecture ini supaya kita ada satu reference, rujukan. Sisi ini kena paling, kalau luas maksimum sisi itu sepatutnya berapa cm, berapa m di sini, berapa meter, 9.25 meter. Okey. Kalau kita pakai ini pun dah buat siap-siap bagi kamu. Strategi pakai kaedah melibatkan algebra yang pelajar belajar lah, iaitu persamaan linear itu maksudnya macam bahagian B lah. Kita cuba bentukkan rumus untuk kira perimeter. Perimeter di sini kita pakai 37, iaitu panjang dawai yang diberi kepada anda. 37 panjang dawai yang diberi kepada anda untuk memagari tapak bunga ni 37. So 37 itu actually ialah kalau kita pagar dia akan jadi perimeter segi empat tepat tapak bunga itu. So kita bentukkan kalau ini kita bagi nama lah. Kalau segi empat tepat dia mesti dua sisi panjang dan lebar tak sama panjang. So kita kena guna dua huruf yang berlainan iaitu X dan Y lah. Sekarang dia bagi macam ni. So maksudnya ada 2Y tambah 2X samakan dengan perimeter 37 iaitu sama dengan panjang dawai yang diguna. Then ini nak cari Y dalam sebutan X. Kita nak cuba nyatakan Y dalam sebutan X lah.
So maksudnya saya mau Y yang bukan Y itu saya anggap macam Y itu ialah lelaki lah. Sekarang semua nombor dan X itu tak mau itu perempuan pergi ke kanan, Y saja duduk di kiri ya. Kita asingkan Y di satu belah, nombor dan X di sebelah yang lain. So salin balik 37, 2Y itu kita pindah jadi tolak, 2X. 2X pula pindah jadi tolak 2X. So kemudian tak mau pula 2, pindah kali 2 jadi per 2. Kemudian setiap sebutan ini kita bahagi 2. Nombor dengan nombor boleh tekan bahagi ya untuk dapat dalam perpuluhan di sini. 37 bahagi 2 dapat 18.5. 18.5. Kemudian 2X bahagi 2. 2 dengan 2 boleh potong 2 dengan 2 potong tinggal X. Ya ini 37 you tekan bahagi 2, you akan dapat 18.5. Setiap satu kita kira asing dengan bahagi 2. Bila ada 2 sebutan tambah tolak ke atas, setiap satu mesti bahagi 2. So kita kena kira berasingan. Ini kita kira pakai kalkulator berasingan, kita tulis jawapannya. Kemudian 2X per 2 pula kita buat macam biasa, ringkaskan guna potongan. Boleh potong-potong nombor yang sama, saling bata, tinggal X saja. So tulis di sini. Oke, so kita dah nyatakan Y dalam sebutan X. Sebab kita mau dia dalam satu pembeli ubah. So kita putuskan mau luas nanti dalam sebutan X sahaja, baru kita senang nak buat kerja. Kalau ada 2 kita tak boleh buat kerja. Kita nak luas itu kita ungkapkan dalam satu huruf saja. So maka huruf Y kita kena ungkapkan dalam sebutan X supaya Y itu nanti sebab luas ialah X kali Y kan, panjang kali lebar. Luas ialah luas segi 4 tepat macam tadi panjang kali lebar. So panjang sekarang ialah Y, lebar sekarang ialah X. So Y kali X ataupun X kali Y sama sajalah. So X kita boleh salin balik dan Y itu kita pakai yang ini. Itu sebabnya tadi ini kita buat dulu, ungkapkan dulu Y dalam sebutan X supaya semua jawapan luas, semua formula luas nanti dalam sebutan X sahaja loh. Sini kita masukkan dan kena tulis dalam bracket lah sebab semua ini kali dengan X sebab dia ada 2 sebutan supaya nanti kira sebagai satu sebutan semuanya darab dengan X kena buat bracket. Kemudian darab masuk, baru kita darab masuk satu nombor kali dengan X maksudnya kita tak boleh kali, kita just salin balik nombor kat depan, huruf kat belakang, tolak salin balik, kemudian X kali X sama dengan X kuasa 2. X kali X ialah X kuasa 2 ya. Pelajar tahu X kali X maksudnya ada 1X, so kita tambahkan dapat kuasanya, kita tambahkan dapat X kuasa 2. Bukan 2X X kali X ialah X kuasa 2. Kita tambahkan kuasa mereka. Tak nampak ialah kuasa 1. 1 tambah 1 jadi kuasa tambah kuasa dapat 2. Okey, pelajar. Boleh Yang tadi punya? Boleh ini dah bagilah. Kita pakai saja. Boleh pelajar? Halo. Halo, pelajar. Boleh jawab saat pelajar? Okey ke? Halo pelajar. Boleh bagi respon saat? Halo. Boleh Cah, boleh. Boleh Saya dengar ada bunyi, ingat saya sudah ditendang keluar sekali lagi. Okey, ini tak apa, ini tadi ini hanya nak bagi pelajar faham sajalah macam mana kita dapatkan L ini macam mana kita dapat formula untuk L ini. Luas-luas. Ini dia tunjukkan jalan kerja macam mana kita dapat ini. Sebab sekarang nak pakai, kita nak pakai formula luas ini.
So ini ialah jalan kerja macam mana kita boleh dapat 18.5x tolak x kuasa 2 sebagai formula luas segi empat tempat sekarang. Ni sekarang kita nak pakai guna yang tadi lah. So tadi hanya tunjukkan macam mana kita dapat ini. Sekarang kita dah dapat, kita nak guna saja. Ini tekan kalkulator saja pun senang saja. Sekarang kerja pelajar ialah kaedah membina jadual pula lah. Kita bina jadual nak lengkapkan nilai luas. Kita buat cara cuba jaya. Kita buat cara cuba jaya untuk dapatkan panjang dan lebar yang maksimum. Iaitu kita nak cari X lah. Sekarang kita cuba nak cari X dulu lah. Yang maksimum untuk dapatkan luas maksimum. Tadi conjecture kita dah dapat kita dah buat satu kesimpulan assumption dulu, iaitu luas akan maksimum jika panjang sama panjang dengan lebar, iaitu raja itu akan berbentuk segi empat sama. Ini salin balik saja tadi ini. Ini kita kena kira, tapi dah kira siap-siap bagi kamu. Pelajar boleh cuba tekan kalkulator, masukkan X dengan 9.25 ganti sini, pelajar akan dapat nilai ni. Pelajar just tekan kalkulator, cuba tekan tengok, masukkan nilai X 9.25 dalam rumus L ini. X ini kena ganti lah, nampak X kena ganti. Dan pelajar ini pun cikgu dah bagi siap-siap ini beberapa nilai X yang dekat-dekat dengan 9.25 ini kita bagi. Ini 9.25 memang yang maksimum lah. Kita nak cuba jaya tengok 9.24, 9.23, 9.22, kita hanya semua ini tolak 0.01, tolak 0.01, ini tambah 0.01, tambah lagi 0.01, tambah 0.01, ini adalah kiri kanan lah. Kiri kanan nilai X yang maksimum ini. Kita nak nampak dia supaya kita boleh nampak pattern dia. Boleh ya? Pelajar tekan kalkulator isi ini. Ini kalkulator bagi tempat-tempat 4 tempat perpuluhan. Tak payah gunakan sebab dia memang tempat-tempat macam itu pelajar isi di sini. Tekan guna kalkulator. Okey, kemudian kesimpulan selepas pelajar isi jadual ini, lengkapkan jadual pelajar ini kesimpulan ini pun dah tulis kerat. Luas adalah bernilai maksimal apabila X sama dengan ini conjecture kita lah. Ini memang betul lah. Kita akan dapat luas maksimum jika segi empat itu jadi segi empat sama, bermaksud panjang sama, setiap sisi sama panjang. Iaitu ini berlaku bila X sama dengan 9.25. Panjang setiap sisi ialah 9.25 ya bagi soalan kita, maka luas akan maksimum. Tetapi mengapa kita tak pakai ini? Akan tetapi apabila X sama dengan 9.25, Y juga sama dengan 9.25, iaitu dia berbentuk segi empat sama. Kalau you gantikan X ini 9.25 kat sini, you akan dapati you ganti kat sini, ganti pada Y sini, you ganti kat sini. Kalau nak cari Y kita dah tahu X 9.25, you ganti di sini, you akan dapat Y juga 9.25, iaitu X, bila X sama panjang dengan Y maksudnya setiap sisi sama panjang, maka raja sudah jadi segi empat sama. Tapi soalan dia minta segi empat tepat. Soalan ini bahagian C ini ialah nak bentuk tapak bunga yang segi empat tepat, tak mau segi empat sama. That's why kita dah tahu kalau segi empat sama luas akan jadi maksimum, maka kita carilah dia punya sisi, panjang setiap sisi, dan kita dapat 9.25. So cikgu bagi siap-siap kat sini supaya kita boleh anggarkan, boleh cuba jaya macam ini untuk dapatkan nilai maksimum untuk panjang dan lebar kalau dia berbentuk segi empat tepat. So maka ini jawapannya pelajar kena isi lah. Dari jadual ini pelajar buat kesimpulan lah. Maka nilai X dan Y adalah cuba pelajar kena ambil yang paling dekat dengan ini lah. Jangan ambil yang hujung-hujung ini lah. Pelajar kira, pelajar akan dapati
dia punya, kalau pelajar lukis graf, dia lukis graf macam ni. Kalau lukis graf luas, maksimum sini. Maksimum ialah sini lah. Ini luas maksimum kat sini. Maksudnya ini semua ialah kiri kanannya lah. Ini semua ini kiri kanannya. Kiri kanan ini 9.22, 9.23 ya. So pelajar mesti ambil yang antara sini lah, paling dekat lah. Dua nilai ni lah. Pelajar bagilah mana-mana nilai ya. Pelajar akan dapati luas akan semakin bertambah sini. Luas semakin bertambah sehingga menghampiri luas maksimum. Kemudian dia semakin berkurangan. Semakin nilai semakin luas semakin kecil. Ini pula semakin kecil. Ini semakin kecil. Ini semakin bertambah mendekati menghampiri luas maksimum ini. Kemudian pula semakin ke 9.28 dia semakin menurun pula, luas semakin kecil pula. So yang paling hampir ialah dua nilai inilah. So pelajar boleh cuba isilah kat sini. Antara apa? Pelajar kena bagi nilai X dan Y ya. Antara julak 9.24 hingga 9.26 tak boleh bagi inilah, sebab ini dia akan jadi X dan Y sama. So macam ini, pelajar dari sini pelajar pilih satu nilai lah antara 9.24 dengan 9.26 itu, pilih satu nilai X, kemudian pelajar ganti masuk, nak cari Y ya, pelajar ganti masuk di sini. Ini this one. Nak kira Y, pelajar kena apa? Ambil satu nilai X dari jadual itu yang sesuai, yang cuba ambil satu yang hampir dengan nilai X yang maksimum itu, yang hampir lah, tak boleh sama dengan, tapi paling hampir lah, cuba ambil lah yang satu nilai X yang paling hampir dengan nilai maksimum X itu, ganti dimasuk di sini untuk cari panjang Y pula. X itu sebab kita boleh kira dari apa jadual itu kan, ambil dari jadual, masukkan sini, cari Y, then you sudah ada satu pasang nilai X dan Y bagi sini. Dia mesti satu pasang yang ada hubung kad ya, sebab you kena cari Y, kemudian you cari X, you kira Y di sini. Pakai ini untuk kira panjang. X itu ambil ini, sini X kan, you ambil yang dekat-dekat sini. Boleh ya pelajar? Halo? You jangan ambil 9.24 lagi lah, sebab dah ada kat sini kan. You ambil lah 9. Antara, you ambil antara. Jangan ambil tepat-tepat 9.24 lah, dah ada kat sini. You dah tahu dia boleh lebih hampir lagi. So jangan ambil 9.26 You ambil nilai antara. Lebih ni tak ada sama dengan. You jangan pilih 9.24. You boleh pilih apa? 9 point antara. Dia ada 3 tempat perpuluhan lah. 9.24 ini dah 9.25. Nak pakai apa lagi kan? Mesti 24 something lah. You tak boleh pakai sebab ini beza 0.01. So you kena tak boleh ambil ini, tak boleh ambil ini. You kena ambil lebih detail lagi lah. Tambah satu apa? Tambah satu tempat perpuluhan lagi. Contohnya macam ini. 9.249. 9.248. Mesti naik lagi elok. Lagi hampir kan. Itu maksudnya di antara lah. You ambil satu nilai X macam ini ke, maksudnya di antara 9.24 dan 9.25 sini X. Kemudian you gantikan nilai ini dalam rumus untuk cari Y itu.
nak cari Y pula X dah ada kan. You dah pilih satu nilai X di antara 9.24 dan 9.25 iaitu 9.249 katakanlah. Pelajar pilih sendiri, gantikan sini untuk kira Y ya, untuk cari Y dan isi jawapan akhir kat sini. Senang aja. Okey, boleh pelajar. Okey. Halo. Kita nak dah habis lah. Habis bincang sampai bahagian last, bahagian C lah. Boleh bagi respon sikit, okey ya? Okey, Cik. Okey ha.